편히 섰은 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만. 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 너무 sweet and hot. 정말 달콤한 걸. 너무 sweet and hot. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aidila Natasha. Saya ingin menerangkan tentang pengenalan visi dan misi TASKA. TASKA adalah singkatan kata dari Taman Asuhan Kanak-kanak yang bermaksud tempat jagaan yang menjaga kanak-kanak sejak bayi hingga berusia 4 tahun apabila ibu bapanya pergi bekerja. Okey, TASKA menyediakan beberapa aktiviti dan program yang sesuai bagi kanak-kanak mengikut umur mereka. Selain daripada hanya menjaga, penubuhan TASKA perlu didaftarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana TASKA adalah tempat jagaan. Penjaga yang bekerja di TASKA yang berdaftar perlu mempunyai kelayakan yang sesuai dan menghadiri kursus jagaan yang akan disediakan oleh pihak TASKA. Visinya untuk menjadikan tempat jagaan kanak-kanak yang berkualiti dan bekerjasama dengan ibu bapa dalam menjadikan kanak-kanak yang berdisiplin dan bijak. Pusat jagaan TASKA kami ni bukan semata-mata untuk menjaga dan buat aktiviti saja, tapi kita mengajar anak-anak berdisiplin juga dan berdikari. Seterusnya misi. Tujuan Disney Kiddies Playhouse adalah untuk menyediakan dan mempromosikan program pembelajaran awal dan penjagaan anak yang berbeza, berkualiti tinggi, berpatutan dengan harga dan untuk memenuhi keperluan anak-anak. Contoh, penjagaan anak yang berbeza. Kami sebagai pengusaha TASKA akan membuat satu jadual untuk guru-guru menjaga kanak-kanak di TASKA dengan cara yang berbeza dari TASKA yang lain. Kami hanya akan menggunakan kualiti yang tinggi. Contohnya, kami akan terapkan Montessori kanak-kanak dan berpatutan dengan harga yang ditawarkan. Berpatutan dengan harga yang ditawarkan. Contoh, yuran kita lagi murah dari yuran TASKA yang lain. Dan walaupun harga tu yang berpatutan dan murah, tapi kami masih akan kekalkan pembelajaran yang sepatutnya ditawarkan dan untuk memenuhi keperluan anak-anak pada masa hadapan. Piagam pelanggan. Yang pertama, melahirkan pelajar yang cemerlang dari sudut cerif. Yang kedua, menyediakan makanan berkhasiat untuk pelajar. Yang ketiga, mewujudkan persekitaran tadika yang bersih, ceria, harmonis, nyaman, sihat dan selamat. Yang keempat, memberi perkhidmatan sopan dan mesra kepada semua pihak. Yang kelima, menyediakan kaki tangan guru dan staf sokongan mencukupi, berdisiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan. Yang keenam, menyediakan fasiliti yang lengkap bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran pelajar. Latar belakang kepada TASKA ini ialah buat pertama kalinya TASKA ini ditubuhkan dengan bertema Disney. Sedia maklum, Disney banyak menghasilkan filem dan siri televisyen mengenai animasi. Antara filem yang popular dan terkenal oleh seluruh dunia ialah Frozen, Moana, Zootropolis, The Lion King,
Beauty and the Beast dan banyak lagi. Oleh itu, filem-filem ini telah ditonton ramai oleh usia kanak-kanak hingga dewasa. Boleh dikatakan sesuai dan disukai oleh semua peringkat umur. Jika menonton kembali filem Disney, ini tidak akan memberikan sedikit kebosanan oleh kerana muzik yang mempunyai kata-kata motivasi dan nada tidak mendatar. Visual yang memukau, pengisi suara yang membawa watak kata tersebut seumpama watak animasi itu hidup. Sudah pasti, taska bertemakan Disney ini akan mendapat sambutan yang tinggi oleh masyarakat dan luar negara. Taska ini ditubuhkan di alamat nombor 9 Jalan 1/75C Maluri 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Nama diberikan kepada taska ini ialah Disney Kiddies Playhouse. Taska ini akan ditubuhkan pada 1 Januari 2022 oleh Cik Nur Aidila Natasha binti Khairul Nazri merupakan pengusaha dan bersama rakan kongsinya. Lokasi penubuhan taska ini sangat strategik di mana ini kawasan bandar, pusat perniagaan dan dikelilingi perumahan yang dapat menarik perhatian masyarakat. Taska ini menyediakan kaki tangan khas seperti pengasuh, pendidik, ahli nutrisi dan pembersihat. Pengasuh seramai 3 orang dikhususkan untuk menjaga bayi. Pendidik seramai 10 orang mempunyai kelulusan diploma dan mempunyai ilmu mendalam bidang agama. Mereka ditugaskan untuk hanya menjaga dan mendidik kanak-kanak. Ahli nutrisi seramai 4 orang hanya fokus di dapur, menyediakan makanan yang sihat, segar dan menyediakan khas untuk kanak-kanak yang mempunyai alergi dan diet. Pembersihan seramai 4 orang. Oleh kerana taska ini sangat luas, maka ianya memerlukan ramai pekerja pembersihan. Taska Disney Kiddies Playhouse ini menerima 70 orang kanak-kanak. Boleh menerima kanak-kanak yang ramai oleh kerana ruang taska ini luas. Taska ini juga mempunyai 3 kategori iaitu Babyland, Toddlers dan Kiddie Hive. Babyland untuk usia 0 hingga 12 bulan hanya menerima 10 orang kanak-kanak dan dipantau oleh 3 orang pengasuh. Toddlers untuk usia 1 hingga 2 tahun hanya menerima 30 orang kanak-kanak dipantau oleh 4 orang pendidik. Kiddie Hive untuk usia 3 tahun hingga 4 tahun juga hanya menerima 30 orang kanak-kanak dan dipantau 4 orang pendidik. Pendidik yang ramai lebih terjaga keselamatan kanak-kanak yang berada di taska tersebut dan dapat mengurangi kejadian yang tidak diingini. Taska Disney Kiddies Playhouse beroperasi pada setiap hari Isnin hingga Jumaat pada pukul 7 pagi hingga 7 petang. Tidak beroperasi pada hari Sabtu, Ahad dan cuti umum. Penubuhan taska Disney Kiddies Playhouse ini sebagai satu institusi asuhan kanak-kanak swasta untuk membentuk satu generasi yang beriman, berakhlak mulia, berilmu dan berdisiplin. Serta dalam pada masa yang sama, membantu ibu bapa yang bekerja dengan menawarkan pakej perkhidmatan yang terbaik dan berpatutan. Mempunyai fasiliti yang lengkap dan sesuai untuk kanak-kanak meningkatkan tahap perkembangannya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan mengenai carta organisasi. Untuk pengurus ataupun ketua guru, kami adalah seorang, dan untuk pengurus kewangan adalah 2 orang. Manakala untuk pengurus operasi dan pemasaran 2 orang. Pendidik kami mempunyai 10 orang pendidik dan pengasuh kami mempunyai 3 orang pengasuh, 2 orang tukang masak dan 2 orang tukang kebun. Seterusnya masa operasi taska kami beroperasi adalah pada hari Isnin hingga Jumaat. Taska kami akan beroperasi pada pukul 7 pagi sehingga 7 petang. Dan untuk hari Sabtu, Ahad dan cuti umum, taska kami tutup. Dan untuk pekerja yang bekerja lebih masa, mereka akan bekerja lebih masa pada
waktu 7 petang sehingga 9 malam. Dan seterusnya adalah waktu staf bekerja. Waktu staf bekerja untuk ketua guru ataupun pengurus adalah pada 9 pagi sehingga 5 petang. Untuk pengurus operasi dan pemasaran pada jam 9 pagi sehingga 6 petang, dan untuk pengurus kewangan ataupun accountant 9 pagi dan 6 petang. Manakala untuk pendidik dan pengasuh pada 7 pagi sehingga 7 petang, dan untuk tukang masak 7 pagi sehingga 7 petang, dan untuk tukang kebun pada jam 8 pagi sehingga 3 petang. 편히 샀던 것도 잘못인가. Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya akan membentangkan tentang polisi di dalam taska. Okey, polisi ini dicipta untuk memudahkan semua pihak. Polisi ini juga merupakan syarat atau kehendak pihak tadika. Okey, untuk kemasukan, kanak-kanak 0 hingga 4 tahun saja. Kanak-kanak yang syarat kemasukan dia kanak-kanak yang normal saja. Hanya ibu bapa, ahli keluarga yang mendapat kebenaran daripada ibu bapa dibenarkan menjemput kanak-kanak untuk pulang ke rumah. Polisi untuk yuran pendaftaran, yuran bulanan, yuran tidak akan dipulangkan sekiranya ibu bapa ingin mengeluarkan kanak-kanak. Yang seterusnya, yuran bulanan hendaklah dibayar selewat-lewatnya 4 hari bulan setiap bulan. Okey, seterusnya kurikulum. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum permata. Idea daripada ibu bapa akan diambil kira dalam melaksanakan kurikulum. Penilaian ke atas kanak-kanak akan diadakan pada setiap bulan. Taska akan mengikut perkembangan kurikulum permata jika terdapat perubahan pada kurikulum ini. Pihak taska akan mengikut perubahan tersebut. Untuk polisi dari segi keselamatan, pemberian ubat-ubatan adalah atas kebenaran ibu bapa. Ibu bapa perlu menandatangani surat kebenaran pemberian ubat-ubatan. Okey, tujuan kami membuat tujuan ibu bapa perlu menandatangani surat kebenaran adalah untuk mengelakkan sebarang salah faham daripada ibu bapa, dari pihak ibu bapa dengan pihak taska. Okey, seterusnya, jika terdapat sebarang masalah kesihatan kanak-kanak, jika terdapat sebarang masalah kesihatan kepada kanak-kanak, ibu bapa akan dimaklumkan oleh guru untuk mengelakkan sesuatu terjadi dan supaya ibu bapa boleh ambil tindakan yang selanjutnya lah. Seterusnya, bangunan taska akan dilengkapi dengan alat-alat penggera kebakaran. Contohnya alat yang bila kita tekan bunyi siren kebakaran itulah. Okey. Seterusnya, pastikan tidak terdapat objek yang boleh mengundang bahaya kepada kanak-kanak. Contohnya macam dekat hall tu tiba-tiba ada pisau ke, ada gunting ke. Alat-alat tu sangatlah bahaya untuk kanak-kanak. Okey. Seterusnya, polisi dari segi kanak-kanak. Okey, bayi berusia 0 hingga 2 tahun. Nisbah guru kepada bayi adalah 1:3. Kanak-kanak 3 sehingga 4 tahun. Kanak-kanak diwajibkan memakai uniform taska pada hari Isnin sehingga Rabu. Macam sedia maklum, taska lain pun seperti sedia tahu, taska-taska lain pun memang akan pakai baju uniform taska. Taska akan menyediakan uniform taska lah. Dia akan ada uniform taska sendiri.
Jadi, kanak-kanak diwajibkan memakai baju sukan dan baju renang pada hari Khamis. Kanak-kanak diwajibkan memakai baju kebangsaan, baju Melayu, contohnya baju Melayu, baju kurung dan baju kebangsaan mengikut kaum lah. Okey? Pada hari Jumaat. Yang seterusnya, aktiviti kanak-kanak sama ada aktiviti dengan bimbingan bebas akan dipantau oleh guru sepenuh masa untuk mengelakkan sebarang kemalangan ataupun sesuatu perkara buruk yang terjadi kepada kanak-kanak lah. Okey, untuk keselamatan kanak-kanak juga. Okey, yang seterusnya. Okey, polisi yang seterusnya ialah polisi persekitaran. Untuk persekitaran, pintu dan tingkap taska perlulah dilengkapi dengan gerigi yang diluluskan oleh pihak bomba. Okey. Taska perlu dilengkapi dengan gerigi kerana kita, contohnya kalau taska berada di tingkat 2, tingkap mestilah ada gerigi supaya supaya untuk mengelakkan risiko kemalangan berlaku lah. Okey. Permukaan lantai dilapisi dengan tika yang lembut supaya bila apa-apa yang terjadi, contohnya mustahil bila kanak-kanak dalam taska tak ada kanak-kanak yang jatuh. Jadi bila kanak-kanak jatuh, tika lembut tu mungkin dapat selamatkan kanak-kanak tu daripada benjol ke, daripada luka atau sebagainya lah. Alat permainan di taman permainan perlulah bebas daripada karat, sebab karat bahaya kan. Jadi seterusnya, kawasan taman permainan dilengkapi dengan tika getah untuk keselamatan. Biasanya kalau kita tengok dekat taska, bila ada taman permainan kanak-kanak indoor, bawah tu dia akan lapik dengan tika getah supaya kanak-kanak tak mudah tergelincir. Kanak-kanak tak mudah tergelincir, kalau jatuh pun tak sakit. Okey. Okey, yang seterusnya, perabot perlulah mengikut ketinggian kanak-kanak. Okey, supaya kanak-kanak duduk dekat perabot tu tak jatuh ataupun bersesuaian lah dengan saiz kanak-kanak tu. Okey, seterusnya, kawasan tempat tidur bayi perlulah dipastikan bebas bunyi bising, sebab bayi perlukan suasana yang senyap ketika tidur supaya baby tak mudah terjaga. Okey, yang seterusnya, polisi dari segi ibu bapa ialah penglibatan ibu bapa sepenuhnya dalam aktiviti tertentu seperti hari sukan, hari anugerah, kecemerlangan dan hari terbuka. Ibu bapa sangatlah penting dalam ibu bapa haruslah melibatkan diri. Penting ibu bapa untuk melibatkan diri dalam hari-hari yang penting. Contohnya hari sukan, anugerah, kecemerlangan dan hari terbuka. Okey, yang seterusnya, ibu bapa perlulah menyediakan barang keperluan bayi seperti susu dan lampin, sebab ada sesetengah parents yang dia kanak-kanak ni ada yang jenis macam, contohnya bayi ni allergic dengan pampers, dia tak sesuai. Mungkin kalau taska pakaikan pampers yang taska sediakan, mungkin kulit bayi akan ruam dan sebagainya lah. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut terjadi, kita taska meminta ibu bapa untuk menyediakan sendiri lampin susu bayi, sebab baby pun ada susu sendiri. Setiap ibu bapa akan sediakan susu yang kanak-kanak, sesuai untuk kanak-kanak tu lah. Okey, seterusnya, sekiranya ibu bapa mempunyai sebarang masalah dengan pihak taska, perlulah dimaklumkan kepada penyelia taska. Okey, seterusnya, ibu bapa perlulah memberitahu pihak taska terlebih dahulu sekiranya terdapat ahli keluarga selain yang dibenarkan ingin mengambil kanak-kanak. Contohnya, parents nak abang
adik kepada pakcik kepada kanak-kanak tersebut nak ambil kanak-kanak di taska, parents haruslah inform kepada beritahu kepada pihak taska dulu sebelum pergi ambil, kerana pihak taska mungkin tidak akan membenarkan selain daripada ibu bapa yang mengambil kanak-kanak tersebut untuk keselamatan kanak-kanak tersebut lah. Okey. Seterusnya, polisi untuk guru dan staf. Kelayakan untuk menjadi guru adalah berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Guru perlu menghadiri kursus-kursus yang telah diaturkan oleh pihak taska. Okey. Sekiranya guru tidak dapat menghadiri kursus, perlulah disediakan surat tunjuk sebab. Hanya alasan yang munasabah saja akan dipertimbangkan. Guru tidak dibenarkan membuat kerja sampingan semasa bekerja di sini. Contohnya, seorang pekerja yang seorang pengasuh, seorang guru, seorang pengasuh dekat taska ni, dia menjadi pengasuh dekat taska. Dalam masa yang sama, dia menjual, dia membuka kedai runcit dekat rumah dia. Jadi benda tu akan jadi kelang kabut dan akan menjadi masalah lah. Okey. Yang seterusnya, guru tidak dibenarkan bergaduh bersama rakan sekerja. Bergaduh sesama rakan sekerja. Sebarang ketidakpuashatian perlulah dilaporkan kepada penyelia taska. Okey. Sesetengah taska yang mungkin ada salah faham antara satu sama lain. Jadi untuk mengelakkan pergaduhan, guru-guru haruslah melaporkan kepada penyelia taska untuk mengelakkan sebarang pergaduhan. Okey. Seterusnya, guru tidak dibenarkan menghukum kanak-kanak. Okey. Guru renang dan guru muzik perlulah merupakan individu yang pakar dalam bidang masing-masing. Okey, sekiranya guru tidak dapat datang ke taska, perlulah memaklumkan kepada penyelia taska selewat-lewatnya sejam sebelum waktu kelas bermula. Surat cuti perlulah diserahkan pada hari seterusnya. Okey. Guru haruslah menyerahkan surat. Guru haruslah memberitahu kepada penyelia jika tak dapat datang pada hari tersebut untuk mengelakkan kelas tiada guru. Maksudnya kanak-kanak dah tunggu dalam kelas, tiba-tiba guru tak sampai lagi. Kita taska haruslah mengelakkan perkara-perkara tersebut berlaku lah. Jadi guru diminta untuk memberitahu 1 jam awal. Dalam 1 jam awal mungkin taska akan dapat recover balik, backup teacher lain untuk backup kelas tersebut lah. Okey. Yang seterusnya, polisi dari segi masa dan jadual waktu. Okey, waktu operasi taska adalah 7:30. Waktu operasi taska adalah, salah dekat slide. Waktu operasi taska adalah 7 pagi hingga 7 malam. Sekiranya ada waktu tambahan, maksudnya overtime, sehingga 9:30 malam sahaja. Sebab ada setengah taska yang ada setengah parents yang dia bekerja sampai 10 malam. Jadi dia akan hantar anak dia dari pukul 7 pagi sampailah 9:30 malam. Okey. Jadual waktu guru-guru disediakan oleh guru besar. Jika terdapat sebarang bantahan berkenaan dengan jadual waktu, guru perlulah memberitahu kepada guru besar. Guru-guru dibenarkan untuk mengubah waktu sesama sendiri dengan kebenaran guru besar. Seterusnya adalah prosedur kemasukan. Prosedur kemasukan ke taska kami adalah kanak-kanak mestilah berstatus warga negara Malaysia, terbuka untuk kanak-kanak berumur
kosong bulan sehingga 4 tahun. Borang permohonan kemasukan boleh diambil sendiri di Tasca Disney Kiddies Playhouse, ataupun boleh memohon kemasukan secara atas talian. Dan kanak-kanak hendaklah sihat tubuh badan. Permohonan kemasukan ke Tasca adalah bermula pada 4 Januari 2021 sehingga 1 April 2021. Bilangan kanak-kanak dalam sebuah bilik adalah bayi 10 orang, toddler 30 orang dan playschool 30 orang. Seterusnya pula untuk susun atur Tasca untuk susun atur untuk bagian tingkat 1 adalah kami mempunyai ruang aktiviti untuk kanak-kanak. Kami juga mempunyai bilik tidur untuk kanak-kanak 1 tahun, ruang membuat susu, bilik tidur untuk kanak-kanak berumur 3 tahun, ruang untuk pendidik, ruang menyimpan peralatan permainan, seterusnya bilik mandi dan bilik tidur untuk kanak-kanak 4 tahun, ruang menyimpan peralatan tidur, dan bilik tidur untuk kanak-kanak berumur 2 tahun. Manakala susun atur untuk pelan rumah yang di bawah adalah kami mempunyai parking kereta, ruang mencuci dan store iaitu bilik laundry. Kami mempunyai dapur, ruang makan, store, tandas, ruang solat, anjung, bilik rawatan, tandas dan babyland. Selain itu kami juga mempunyai ruang tamu dan pejabat untuk guru. Seterusnya anjung masuk dan anjung depan. Selain itu kami mempunyai juga taman permainan untuk kanak-kanak. Takvim 3 tahun pula. Pada tahun 2022 Januari, macam Tasca yang lain dan pusat pengajian yang lain, akan ada hari orientasi. Dan program bertemakan diri saya, macam sesi suara kenal dengan tempat di Tasca dan kawan-kawan dia. Seterusnya Februari, pertandingan membuat tanggung sebab ada sambutan Hari Raya Cina. Program Deko dan ceriakan kelas. Seterusnya pertandingan mewarna. Pada bulan Mac 2022, program Kota Royong dan aktiviti mural dijalankan. Pada April pula, program sambutan awal puasa sebab puasa. Lepas tu program bacaan Yasin dan khatam Quran bagi guru dan ibu bapa. Seterusnya majlis buka puasa dan majlis nuzul Al-Quran. Seterusnya bulan Mei, majlis sambutan Hari Raya, pertandingan membaca ayat pendek. Dan pertandingan membuat kad ucapan dan craft sempena Hari Ibu. Program menghasilkan craft dan kad ucapan sempena Hari Guru juga dibuat pada bulan Mei tersebut, dan sambutan Hari Guru juga. Pada bulan Jun, majlis hari terbuka perjumpaan ibu bapa dan guru dan cuti penggal kedua. Tapi Tasca masih buka. Julai, sambutan Hari Raya Haji, pertandingan nyanyian nasyid untuk kanak-kanak, pertandingan membuat kad ucapan dan craft sempena Hari Bapa. Ogos, pertandingan fashion show sempena Hari Merdeka dan sambutan Hari Kemerdekaan. Pada bulan September pula, pertandingan membaca ayat panjang,
peperiksaan dan peperiksaan untuk kanak-kanak di Taska. Peperiksaan untuk menilai saja. Okey, seterusnya Oktober, sambutan Hari Deepavali. Okey, November sambutan Hari Kanak-kanak, dan Taska kami akan mengadakan Karnival Hari Kanak-kanak. Disember pula majlis akhir tahun. Takwim 3 tahun majlis untuk tahun 2023. Januari, Hari Orientasi, program bertemakan diri saya dan saya sesuai kenal. Pertandingan membuat tanggung dan sambutan Hari Raya Cina, kerana Hari Raya Cina pada tahun tersebut jatuh pada bulan Januari. Okey, dan Februari program deko dan ceriakan kelas, pertandingan mewarna. Mac peperiksaan awal tahun. Tak ada peperiksaan cuti penggal pertama, tapi Taska masih lagi buka. Program gotong royong, aktiviti mural dan program sambutan awal puasa, majlis berbuka puasa bersama-sama. Okey, pada April, program bacaan Yasin dan khatam Quran bagi guru dan ibu bapa, majlis nuzul Al-Quran, majlis sambutan Hari Raya, program gotong royong dan aktiviti mural. Pada Mei 2023, pertandingan membaca ayat pendek, pertandingan membuat kad ucapan dan kraft sempena Hari Ibu. Jun, cuti penggal kedua, sambutan Hari Raya Haji, pertandingan nyanyian nasyid. Julai, majlis hari terbuka, perjumpaan ibu bapa dan guru dan pertandingan membuat kad ucapan dan kraft sempena Hari Bapa. Ogos pula pertandingan fashion show sempena Hari Merdeka dan sambutan Hari Kemerdekaan. Sambutan Hari Kemerdekaan ni ada pertandingan menyanyi lagu patriotik, membuat bendera. Okey, dan September pertandingan membaca ayat panjang. Oktober sambutan Hari Deepavali. November sambutan Hari Kanak-kanak dan Taska mengadakan Karnival Kanak-kanak. Disember majlis akhir tahun. Untuk tahun 2024, Januari Hari Orientasi, program bertemakan diri saya dan saya sesuai kenal. Februari, pertandingan membuat tanggung, sambutan Hari Raya Cina, program deko dan ceriakan kelas, pertandingan mewarna. Mac, peperiksaan awal tahun, cuti penggal pertama, program gotong royong, aktiviti mural, program bacaan Yasin dan khatam Quran bagi guru dan ibu bapa, majlis nuzul Al-Quran. Pada bulan April, program sambutan awal puasa dan majlis buka puasa bersama. Mei, majlis sambutan Hari Raya, pertandingan membaca ayat pendek, pertandingan membuat kad ucapan dan kraft sempena Hari Ibu. Jun pula cuti penggal kedua, tapi masih Taska buka. Sambutan Hari Raya Haji, pertandingan nyanyian nasyid untuk kanak-kanak. Julai, majlis hari terbuka, perjumpaan ibu bapa dan guru, pertandingan membuat kad ucapan dan kraft sempena Hari Bapa. Ogos, pertandingan fashion show sempena Hari Merdeka dan sambutan Hari Kemerdekaan. Pada September, pertandingan membaca ayat panjang. Oktober, sambutan Hari Deepavali. November, sambutan Hari Kanak-kanak dan Taska mengadakan Karnival Hari Kanak-kanak. Disember, majlis akhir tahun. Okey, itu saja untuk takwim 3 tahun Taska. Terima kasih. Jadual aktiviti kanak-kanak minggu 1 dan 2 bagi kanak-kanak 3 hingga 4 tahun. Seterusnya, jadual aktiviti kanak-kanak minggu ketiga dan keempat bagi kanak-kanak 3 hingga 4 tahun. Dan seterusnya, jadual aktiviti kanak-kanak minggu pertama dan minggu kedua bagi kanak-kanak 1 hingga 2 tahun. Seterusnya, jadual aktiviti kanak-kanak minggu ketiga dan minggu keempat bagi 1 hingga 2 tahun. Dan yang terakhir, jadual aktiviti kanak-kanak minggu pertama dan keempat bagi kanak-kanak 5 hingga 12 bulan. Seterusnya, kurikulum yang terlibat adalah kurikulum perkembangan deria pemahaman dan dunia persekitaran, kurikulum perkembangan awal matematik, perkembangan sosio-emosi,
perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal kanak-kanak, perkembangan fizikal, dan juga yang paling last sekali adalah perkembangan kreativiti dan estetika. Pemasaran taska. Yang pertama ialah logo. Pelangi bermaksud pendidik menyinari dan melengkapi kehidupan kanak-kanak. Istana pula bermaksud tempat bermulanya kanak-kanak dididik oleh pendidik dengan penuh kasih sayang sehingga cemerlang dari sudut jeris. Bendera merah pula bermaksud mendidik kanak-kanak untuk mempunyai sifat keberanian untuk menghadapi segala cabaran dan rintangan. Yang kedua ialah banner, di mana kami meletakkan maklumat tentang nama taska iaitu Disney Kiddies Playhouse. Yang kedua ialah kami meletakkan alamat iaitu nombor 9 Jalan 1/75C Maluri 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan juga kami juga memasukkan 3 kategori yang boleh didaftar pada taska ini ialah yang pertama Babyland 0 hingga 12 bulan, yang kedua Toddlers 1 hingga 2 tahun, ketiga ialah Kiddie Hive 3 hingga 4 tahun. Dan juga kami telah sertakan aplikasi di mana ibu bapa boleh hubungi iaitu WhatsApp, Instagram dan juga Facebook. Yang ketiga pula ialah flyers ataupun risalah di mana kami juga meletakkan maklumat tentang nama taska kami iaitu Disney Kiddies Playhouse. Kenapa ibu bapa perlu memilih taska ini? Kerana tempat yang tepat untuk kanak-kanak menerokai dan menemui. Bertemakan Disney, kaki tangan yang penyayang, makanan berkhasiat, aktiviti menarik setiap hari, CCTV setiap penjuru dan juga bahan pembelajaran yang selamat. Maklumat seterusnya ialah diberitahu iaitu taska ini hanya dibuka untuk umur 0 hingga 4 tahun. Seterusnya, pendaftaran pula dibuka pada 2022. Iaitu juga kami telah memasukkan maklumat tentang operasi taska iaitu pada Isnin hingga Jumaat 7 pagi hingga 7 petang. Seterusnya, kami juga menyertakan nombor telefon untuk dihubungi atau ingin mengetahui maklumat lebih lanjut. Jumlah pendapatan bagi 2022 ialah RM510,320 Malaysia. Seterusnya, jumlah pendapatan bagi 2023 ialah RM459,820 Malaysia. Seterusnya, jumlah pendapatan bagi 2024 ialah RM459,820 Malaysia. Jumlah perbelanjaan untuk 2022 ialah RM351,881 Malaysia. Bagi 2023, jumlah perbelanjaan ialah RM344,450 Malaysia. Seterusnya, bagi 2024, jumlah perbelanjaan ialah RM344,340. 편히 섰던 것도 잘못인가요? 나 차가운